warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua pendengar. Okey, bertemu kita sekali lagi pada sesi Telenisa Test Live untuk kali ke-14 dan topik kita pada hari ini adalah poligami, syurga lelaki, neraka wanita. Okey, pada hari ini kita ada dua orang panelis. Okey, mula-mula saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Adiba dan saya mewakili Sister Seni Islam. Dan panelis kita pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Shanti Tambaya dan seorang lagi adalah Puan Saadiah Din. Okey, sebelum itu saya akan perkenalkan kepada pendengar semua. Dr. Shanti. Hai Dr. Shanti. Hello. Hai. Okey, Associate Profesor Madya Dr. Shanti Tambaya adalah seorang pensyarah dan penyelidik dari Unit Pengajian Gender, Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Universiti Melaya. Dr. Shanti juga adalah salah seorang penyelidik untuk projek kajian nasional The Impact of Polygamy on Muslim Families in Peninsular Malaysia yang dilakukan bersama-sama Sisters Islam dan beberapa universiti tempatan dari tahun 2007 hingga 2012. Beliau juga ada menyumbang dua penulisan iaitu kajian tentang giliran dan masa yang diluangkan oleh suami di antara keluarga isteri pertama dan isteri kedua, dan satu lagi adalah berkenaan cabaran anak-anak dan strategi mereka menghadapi masalah-masalah dalam keluarga berpoligami. Okey, panelis kita yang kedua, Puan Saadiah Din. Hai Puan Saadiah. Okay, Puan Saadiah Din adalah seorang peguam sivil dan peguam syariah dan telah beramal selama lebih dari 20 tahun bermula dari tahun 1953. Okay, Puan Saadiah kini berkhidmat dengan firma guaman Saadiah, Kolo & Co yang berpejabat di Kuala Lumpur dan Seremban. Okay, sebelum itu saya ingin berkongsi satu maklumat iaitu SIS telah pun menjalankan satu kajian berkenaan poligami yang dimulakan pada tahun 2006. Pada tahun 2007, kami mula mengumpul data dengan menemu ramah isteri-isteri pertama, isteri-isteri kedua, suami, anak-anak dari isteri pertama dan anak-anak dari isteri kedua. Okay, seramai 1,224 orang responden dari 5 kategori yang telah saya nyatakan tadi telah ditemu ramah. Okay. Pengumpulan data ini ada dua cara, iaitu secara kuantitatif iaitu melalui temu ramah dan responden menjawab soalan-soalan yang diberikan, dan satu lagi adalah cara kualitatif di mana temu ramah yang lebih mendalam dan lebih personal dilakukan di antara penemu ramah dengan responden terpilih. Okay, kami masih lagi dalam peringkat suntingan ke atas semua penulisan dan analisa yang telah diberikan oleh ketua-ketua penyelidik. Okay, kami berharap dapat menyelesaikan tugas ini secepat mungkin dan dapat berkongsi hasil dapatan di dalam buku yang akan diterbitkan secepat mungkin jugalah. Okay, dan untuk memulakan sesi perbincangan dan soal jawab kita mengenai tajuk poligami ini, tajuk poligami ini tak akan pernah habis. Okay, saya akan bertanya Puan Saadiah Din dulu. Okay, soalan pertama untuk Puan Saadiah Din. Ya. Apakah antara senario kes-kes poligami yang Puan pernah kendalikan dan sepanjang pengalaman Puan mengendalikan kes poligami ini, apakah antara salah satu common struggle yang dihadapi oleh para isteri dan ibu dalam menghadapi situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ni bicara macam stres je nampaknya muka Adiba ni pasal apa? Perkahwinan ni saya mesti jelaskan. Perkahwinan ni perkara yang perkara yang menggembirakan kan sepatutnya kan. Kalau dari dalam Islam tu perkahwinan ni sepatutnya seseorang itu akan merasa dan mendapat sakinah kan, mawaddah
rahmah, betul. Haris kata poligami ni macam apa? Neraka. Aduh. Ya ke? Pengalaman saya selama 20 tahun lah di Mahkamah Syariah. 27 tahun ya, semua sekali 27 tahun lah sebagai pembela program cara. Sebenarnya bila kita sebut poligami ni di Mahkamah Syariah, dia akan melibatkan dua permohonan yang selalunya berlaku, iaitu permohonan berpoligami dan pengesahan perkahwinan di luar negara. Sebab apa? Di dalam undang-undang sedia wilayah persekutuan, undang-undang keluarga Islam, wilayah persekutuan, Seksyen 23 tu mewajibkanlah untuk sesiapa yang ingin mengamalkan poligami untuk mendapatkan kebenaran daripada mahkamah. Mahkamah yang berbidang kuasa adalah Mahkamah Tinggi Syariah lah untuk berpoligami ni. Dan di situ kena kita baca dengan terperinci syarat-syarat yang akan dilihat oleh mahkamah, iaitu hakim, sebelum membenarkan seseorang itu menjalankan perkahwinan secara poligami. Untuk didaftarkan dan sebagaimana biasa di pejabat pendaftaran nikah kahwin di Jabatan Agama. Jadi perintah itu perlu, kalau tidak dapat didaftarkan. Jadi dia akan melibatkan dua permohonan itulah, dan pihak yang sepatutnya hadir adalah suami yang ingin berpoligami itu sebagai pemohon, dan pihak responden itu biasanya diletakkan, dia tak namakan responden, dia lagi satu tu dia akan bagi isteri yang sedia ada, dan juga bakal isteri yang akan dinikahi. Tapi apa yang berlaku dalam pengalaman saya, biasanya banyak perkahwinan yang telah pun dijalankan dahulu di luar negara, maka kita perlu memasukkan permohonan tu dua lah. Mahkamah akan mendapat dua perintah dulu, iaitu di mana mahkamah perlu melihat sama ada perkahwinan di luar negara itu adalah mengikut syarat dan sah, kemudian baru melihat permohonan berpoligami itu didengar sekali. Itu yang berlaku di Mahkamah Syariah. Itu saja Adibah setakat ini. Ya. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Dr. Chanti Tambaya. Okey, oleh kerana Dr. Chanti merupakan salah seorang penyelidik kepada kajian yang dilakukan bersama-sama sisters dan juga universiti tempatan yang lain. Okey, saya nak tahu daripada Dr. Chanti, dari kajian yang dijalankan, bagaimana kebiasaannya suami mengatur giliran dan tempat tinggal antara isteri-isterinya. Okay, apa pendapat Dr. Chanti tentang seorang suami yang menghimpunkan kesemua isterinya dalam satu rumah untuk memudahkan giliran dilakukan oleh pihak suami? Terima kasih kepada penganjur kerana memanggil saya untuk memberi maklum balas ke atas soalan-soalan ini. Tapi saya ingat yang paling penting untuk kita ketengahkan di sini dahulu ialah kajian ini melibatkan suami, isteri pertama dan juga isteri kedua. Bilangan suami yang ditemu bual adalah 214, bilangan isteri pertama ialah 259 dan bilangan isteri kedua ialah 228.
So kenyataan-kenyataan dan pendapatan kajian yang saya akan berkongsi hari ini adalah daripada penyelidikan ini dan daripada apa maklum balas yang kami terima daripada responden-responden ini. Dari segi tempat tinggal dan aturan tempat tinggal yang biasanya ditemui daripada responden-responden yang kami temu bual, kebanyakan mereka biasanya tinggal tidak di dalam sebuah rumah. Dan mereka mempunyai banyak jenis peraturan tempat tinggal. Ada yang peraturan tempat tinggal di mana suami akan bergilir-gilir ke rumah isteri pertama dan kemudian ke isteri kedua. Kalau di luar bandar, biasanya mereka adalah di kampung-kampung yang berbeza atau di tempat yang berjauhan. Dalam sampel kajian kami ini ada juga yang kahwin di Johor Bahru dan tinggal di Seremban. So adalah agak sukar untuk membawa semua isteri untuk duduk di bawah satu bumbung kerana isteri pun bekerja, suami pun bekerja. Dan sekiranya suami adalah berpoligami daripada golongan berpendapatan yang tidak tinggi, maka dia tak mampu bawa semua isteri tinggal bersama. Adalah lebih senang untuk suami menguruskan keluarga di dua tempat yang berasingan dan isteri juga terlibat dalam menanggung kos mengendalikan rumah tangga tersebut. Bukan hanya suami saja yang mengendalikan kos, mengendalikan rumah tangga. Ini majoriti daripada kesnya. Dan sekiranya dikehendaki tinggal di bawah satu bumbung, kebanyakan responden tidak senang dengan peraturan sedemikian. Dan ini adalah bukan sahaja daripada dapatan kajian ini, dapatan-dapatan kajian yang jauh ke belakang dalam sejarah pun menyatakan di kalangan masyarakat Melayu, di Kelantan atau saya ada beberapa kes dan juga di kalangan golongan bangsawan, mereka biasanya tidak akan menempatkan isteri-isteri mereka di bawah satu bumbung. Jarang, sangat-sangat jarang. Dan juga dari segi suami sendiri tidak mahu menempatkan di bawah satu bumbung kerana ini mungkin akan menimbulkan banyak konflik dan keharmonian dan kualiti kehidupan untuk suami tidak begitu tinggi lah. Dia lebih minat kalau isterinya dipisahkan. Ya, tetapi terdapat juga macam ada beberapa kes lah, sang suami akan menghimpunkan isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga di dalam satu bumbung. So apa pendapat Dr. Shanti tentang hal yang sedemikian? Aturan sedemikian bergantung kepada situasi hubungan antara isteri. Kalau hubungan antara tiga isteri itu adalah mesra dan tidak bermasalah, maka konteks kehidupan mereka itu tidak akan menimbulkan konflik dan ini tidak akan memberi impak yang negatif kepada anak-anak yang hidup di dalam rumah tersebut. Tetapi sekiranya hubungan antara isteri-isteri adalah tidak mesra dan tidak wujud keharmonian dalam rumah tangga, maka impaknya kepada anak-anak juga adalah bermasalah. Dan kalau kita hendak menempatkan semua isteri pertama dan kedua di bawah satu bumbung, kita perlukan satu ruang rumah yang luas dan kos untuk menanggung sebuah rumah yang besar, katakan di Kuala Lumpur, adalah sangat mahal. So ini akan menimbulkan masalah kewangan juga. Dan juga ia juga boleh menimbulkan stres untuk semua ahli-ahli dalam keluarga. Sebab kalau di bawah satu bumbung, suami tidak boleh mengelakkan diri daripada mengamalkan giliran. Tetapi kalau di beberapa tempat yang berasingan, suami boleh kata kita juggling act lah. Dia boleh juggle masa dia. Kalau masa kerja dia membebankan,
maka dia boleh juggle antara isteri pertama dan isteri kedua. Dia tahu tuntutan isteri kedua lebih tinggi daripada isteri pertama, dia akan meluangkan lebih masa, dia boleh juggle. Tetapi kalau kita tempatkan di bawah satu bumbung, mungkin akan wujud rasa tidak puas hati, tidak puas hati lah kepada satu-satu isteri yang mungkin suami dia kata, biar saya meluangkan lebih masa kepada isteri yang muda yang menuntut lebih masa daripada isteri pertama misalnya. So possibilities untuk konflik adalah sangat tinggi dan stres adalah sangat tinggi sekiranya mereka diletakkan di bawah satu bumbung. Okey, terima kasih Dr. Shanti. Okey, saya berbalik kepada Puan Saadia. Okey, soalan kedua untuk Puan Saadia. Okey, apakah antara faktor yang sering menyebabkan perceraian dalam sebuah keluarga berpoligami? Okey, perceraian akan berlaku sekiranya dalam kebanyakan kes poligami itu dimulakan ataupun perkahwinan suami itu dengan isteri yang kedua atau keempat itu tidak dimaklumkan kepada isteri sedia. Ini menyebabkan isteri sedia ada itu tidak bersedia dari segi mentalnya untuk menerima kehadiran isteri atau isteri yang lain. Jadi itu satu. Contohnya mungkin disebabkan oleh kegagalan suami untuk berlaku adil di dalam menjalani kehidupan berkeluarga dalam situasi berpoligami. Itu kebanyakannya. Kerana kita semua tahu bahawa di dalam sistem perundangan syariah, isteri boleh memohon cerai dengan banyak alasan. Itu contohnya fasakh jika gagal untuk memberi nafkah, jika gagal untuk mungkin balik ke rumah dalam kes di mana mungkin dia akan balik sesuka hati, mungkin lebih daripada 3 atau 4 bulan sekali baru nak balik ke mana-mana isteri lah, tak kira isteri pertama ke isteri kedua. Maksudnya kadang-kadang ada kes di mana isteri pertama yang dianiaya apabila poligami, maka isteri tersebut akan memohon untuk perceraian, satu perintah perceraian. Pun ada isteri kedua yang tertinggal kerana setelah berpoligami ada beberapa kes saya dapati di dalam pengalaman saya, isteri kedua tu yang memohon perceraian kerana suami tu memang gagal masa nak kahwin tu. Dia kata dia boleh lah balik ke hari apa ke macam mana lah biasanya peraturan-peraturan yang telah kadang-kadang sampai telah pun dipersetujui di depan hakim semasa permohonan poligami tapi tidak dipatuhi. Maka isteri kedua pun ada memfailkan perceraian. Sekiranya seperti keadaan biasa di mana apabila berlakunya kepincangan dalam perhubungan pihak-pihak, mana-mana isteri, tidak kira lah isteri pertama atau kedua, akan memfailkan perceraian. Okey. Ya, dibahas. Terima kasih Puan Saadia. Sebagaimana you tahu memang kiranya faktor utama yang mendorong kepada perceraian ini adalah kerana kegagalan suami lah untuk memenuhi janji-janji yang telah diberikan sebelum perkahwinan, dan bila lepas berkahwin tidak mampu pula untuk melaksanakan tanggungjawab. Okey, soalan seterusnya untuk Dr. Shanti. Benar.
kebanyakan suami mengambil remeh isu giliran dan masa yang diluangkan antara keluarga isteri pertama dan keluarga isteri kedua. So bagaimanakah isu ini memberi kesan ke atas keluarga yang berpoligami? Untuk daripada penyelidikan yang kita buat nationwide survey itu adalah daripada dapatan kajian, kita dapati masa merupakan salah satu daripada faktor yang paling susah untuk diagihkan secara adil. Misalnya wang atau even cinta kata mereka boleh diagihkan dengan adil. Tetapi masa mereka katakan adalah sangat sukar sebab biasanya masa suami itu kebanyakannya diluangkan untuk masa bekerja dan baki daripada masa di luar masa bekerja dia adalah masa yang perlu diluangkan untuk bersama keluarga dan juga kawan-kawan dan juga untuk anak-anak dan juga untuk aktiviti sosial dan yang lain. So masa itu adalah salah satu faktor yang sangat terhad dari segi kuantitinya. So disebabkan masa merupakan satu faktor yang dalam bahasa Inggeris dikatakan a limited resource. Kita ada 24 jam saja dalam sehari. Kita tak boleh banyakkan masa. Tapi kita boleh banyakkan kekayaan kita, pendapatan kita. Kita boleh kata kita mempunyai hati yang sangat besar untuk mencintai 2-3 wanita. Kita boleh kata sedemikian. Tetapi untuk masa kita hanya ada 24 jam dalam sehari. Dalam 24 jam sehari itu tuntutan-tuntutan ke atas masa seseorang suami daripada pekerjaan dan lain-lain keperluan untuk kehidupan menyebabkan masa menjadi salah satu daripada komponen yang sangat sukar untuk kita katakan boleh berlaku adil. Dan giliran adalah berasaskan kepada masa. Dan oleh kerana itu banyak flexibility wujud dari segi amalannya. So kalau kita katakan untuk seorang suami berlaku adil dalam giliran, itu adalah salah satu daripada faktor yang paling sukar untuk seseorang suami berlaku adil berbanding dengan faktor-faktor yang lain daripada dapatan kajian kami. Ya, ini datang daripada kaum suami-suami yang kita temu bual juga. So dari segi tekanan kepada suami akibat daripada masa menjadi satu sumber yang terhad, kita harus lihat bahawa kaum suami di dalam perkahwinan berpoligami juga mengalami banyak bentuk tekanan. Tekanan disebabkan mereka hendak cuba berlaku adil tetapi tidak mampu menjadi berlaku adil. Ini adalah satu isu yang telah dibangkitkan oleh suami sendiri dalam responden suami, dan responden isteri pertama dan isteri kedua juga ada banyak isu yang mereka bangkitkan berhubung dengan masa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Puan Saadiah tadi, ada juga isteri kedua yang tidak puas hati, ada juga isteri pertama yang tidak puas hati. Dan kalau kita lihat dari segi anak-anak, ada juga anak-anak yang tidak puas hati disebabkan kekurangan masa yang dapat diluangkan oleh seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anak. Saya jawab tak soalan Adiba tadi? Jawab. Ini adalah satu isu yang agak kompleks kalau kita kajinya secara mendalam, dan kita dapati bukan sahaja isteri pertama dan isteri kedua yang komplain mengenai ketidakmampuan suami berlaku adil dari segi meluangkan masa secara saksama antara isteri-isteri, antara anak-anak. Suami sendiri yang mengaku yang dia tak mampu berlaku adil kerana dari segi masa dan dari segi giliran. Dan dia rasa tertekan kerana dia tidak dapat sebab especially suami-suami yang mempunyai pekerjaan yang memerlukan banyak masa diluangkan di tempat kerja. Suami-suami yang perlu travel. So ini menimbulkan banyak
masalah dan biasanya anak-anak juga rasa mereka tidak mempunyai masa yang cukup bersama dengan ayah mereka. Dan anak-anak biasanya isteri kedua kerana anak-anak mereka masih kecil juga akan merasa terabai sebab anak-anak isteri pertama telah memiliki ayah mereka secara individu untuk satu jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan anak-anak isteri kedua yang mempunyai terpaksa berkongsi lah dengan dua keluarga. Tapi anak dari isteri pertama mungkin dah bersama dengan ayah mereka untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi anak isteri kedua terpaksa berkongsi. Dan anak isteri kedua adalah anak-anak yang usianya jauh lebih rendah berbanding dengan anak-anak isteri kedua. So dari segi untuk kita menyukat keadilan dalam pengagihan masa, saya fikir ia adalah amat sukar. Amat sukar. Ya. Okey, terima kasih Dr. Shanti. Okey, kita berbalik kepada Puan Saadia, soalan ketiga. Okey, boleh Puan jelaskan apakah hak-hak isteri yang baru mengetahui yang suami telah pun berpoligami secara senyap tanpa pengetahuan isteri. So, sekiranya isteri yang sedia ada itu ingin menuntut hak-hak mereka, apakah prosedur dalam menuntut hak-hak mereka tersebut? Sebagaimana yang kita semua dah maklumkan dah kan, dan biasa kita lihat dah difilmkan pun kan, memang perkahwinan kedua dan ketiga ni dia jadi sembunyi. Jadi betul lah soalan Adibah tu, saya kata tiba-tiba dia kata baru tahu. Itulah kalau dalam kes baru tahu ni biasanya kadang-kadang dia baru tahu tu sebab baru diserahkan, baru menerima permohonan untuk berpoligami. Tapi kadang-kadang masa dia tahu tu isteri kedua tu dah ada 2 anak. Itu pun ada juga kes macam itu. Jadi dalam keadaan begitu, kadang-kadang dalam kebanyakan kes isteri sedia ada itu akan membuat tuntutan-tuntutan. Contohnya sekiranya perkahwinan isteri pertama dengan isteri pertama tu telah berlangsung selama 25 tahun. Tiba-tiba baru diketahui bahawa terdapat satu lagi seorang lagi isteri. Maka sudah tentunya isteri pertama ini akan wujudnya kerisauan tentang hak-hak beliau. Bagaimana? Sekarang ni perlu dikongsi. Kongsi perasaan tu saya nak cakap sebab itu sangat-sangat subjektif. Jadi sekarang ni maksudnya kita sebut antara hak yang boleh dituntut oleh isteri. Sebenarnya semasa permohonan untuk mengesahkan perkahwinan poligami itu sendiri boleh diisytiharkan atas pencarian. Atas pencarian nafkah, bagaimana pembagian nafkah itu harus diberikan. Sekiranya sebelum berpoligami nafkah untuk isteri pertama adalah 10,000, jadi tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi, maksudnya perintah itu terus diisytiharkan dan dizahirkan dalam perintah bahawa dia perlu memberi nafkah terus sebagaimana sebelumnya. Boleh juga dizahirkan pada permohonan itu sendiri berapa banyak jumlah nafkah anak-anak yang perlu dibuat oleh bapa itu. Dan yang agak hebat juga adalah tentang hadis pencarian lah kan. Jadi kalau perkahwinan tu baru nak didaftar, lelaki yang ingin berpoligami itu mengikut prosedur yang betul, maksudnya memfailkan permohonan sebelum perceraian, maka dia itu hadis pencarian ini agak jelas. Biasanya kita akan dapati bahawa ada persetujuan daripada isteri kedua untuk tidak akan menuntut harta-harta yang ada yang telah diperolehi di dalam perkahwinan pertama boleh direkodkan itu sebagai perintah mahkamah. Tapi di dalam ada kes berlaku di mana
perkahwinan kedua itu telah berlangsung 10 ataupun 12 tahun baru diketahui oleh isteri pertama. Jadi di sini akan terdapat pertindihan permohonan untuk harta-harta sedia ada. Itu kadang-kadang dia akan melibatkan satu perbicaraan juga untuk menentusahkan tentang pembahagian ataupun pengisytiharan harta sekalian terhadap pihak-pihak, iaitu isteri, suami dan isteri-isteri sedia ada. Okey, terima kasih Kak Dia. Itulah kebanyakannya. Dan di dalam ya. Okey, terima kasih Puan Sadia di atas penjelasan mengenai hak-hak yang boleh dituntut oleh isteri. Okey, sekarang kita berbalik semula kepada Dr. Shanti untuk soalan ketiga. Okey, daripada dapatan kajian yang doktor telah jalankan, setelah mengetahui yang bapa mereka berpoligami daripada ibu atau mereka yang rapat dengan keluarga, ini untuk kes anak-anak dari isteri pertama, apakah perasaan yang mereka lalui atau hadapi setelah mengetahui perkhabaran ini? Ini bergantung kepada umur anak juga, ya. Kebanyakan anak-anak daripada isteri pertama adalah anak-anak yang mungkin sudah agak bukan lagi kanak-kanak lah. So katakanlah dalam usia teenage, mereka akan biasanya ada macam indifferent, tidak mahu ambil tahu, atau pada peringkat awal mereka biasanya rasa marah, biasanya rasa terkhianat. Ayah mereka telah mengkhianati mereka dan mereka rasa marah, dan ada juga yang bergaduh dengan ayah mereka, ada juga yang berhenti bercakap dengan ayah mereka, ada juga yang pada peringkat awal tahap kemarahan adalah lebih tinggi. Tapi melalui masa, kemarahan itu akan berubah menjadi satu perasaan yang kami katakan dalam bahasa Inggeris indifference. Indifference berartinya untuk menanggung rasa marah itu, dia rasa macam tak peduli. Dia mengambil pendirian, dia tak nak tahu, dia tak peduli. So ayah dia akan kehilangan kasih sayang anak-anak mereka. So kebanyakan daripada anak yang dalam penyelidikan kami hanya menemu bual anak-anak isteri pertama sahaja. Anak-anak isteri kedua tidak ditemu bual kerana mereka terlalu kecil, dan etika penyelidikan untuk menemu bual kanak-kanak adalah lebih susah. So kami hanya memberi tumpuan kepada anak-anak isteri pertama yang usianya lebih daripada 18 tahun, supaya kami tidak menimbulkan tekanan yang lebih akibat daripada penyelidikan ini. So mereka sendiri ingin meluangkan perasaan apa yang terpendam dalam diri mereka. So anak-anak isteri pertama biasanya merasa marah pada peringkat awal, kemudian merasa diri mereka telah dikhianati. Ada juga yang merasa diri mereka akan kehilangan kasih sayang ayah mereka. Tapi melalui jangka masa yang panjang, anak-anak ini akan cuba ada coping strategi dia. Coping strategi dia adalah untuk menjadi indifferent, iaitu tidak ambil tahu, tidak pedulikan poligami ayah mereka. So ini adalah strategi-strategi yang biasanya dimiliki, yang akan digunakan oleh anak-anak, tapi ada juga kes-kes di mana kemarahan itu tak pernah pendam. Tadi Puan Saidiah bercakap mengenai tuntutan harta sepencarian dan lain-lain. Dari segi anak-anak yang sudah dewasa, mereka akan juga merasa terpaksa berkongsi harta ayah mereka dengan anak-anak isteri kedua. Kalau anak-anak isteri pertama sedang belajar di universiti, mereka rasa mereka mempunyai lebih banyak hak untuk menuntut lebih banyak pembiayaan daripada ayah mereka. So ini adalah suatu bentuk hubungan ayah dan anak-anak yang sangat kompleks.
sangat-sangat kompleks dan sangat tidak sihat dari segi psikologinya. Okey, terima kasih Dr. Shanti. Okey, sekarang saya mahu berbalik kepada Puan Saadia Din. Okey, soalan nombor 4 iaitu salah satu syarat sebelum Mahkamah Syariah memberi kebenaran kepada seorang suami untuk berpoligami adalah perkahwinan tersebut adalah patut dan perlu. Okey, ini merujuk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Pada tahun 2005, syarat ini diubah kepada patut atau perlu. Tapi sebelum itu, pada penggumbalan Undang-Undang 1994, Undang-Undang Keluarga Islam ini telah digubal dengan membuang syarat kelima, iaitu perkahwinan poligami ini tidak akan merendahkan taraf hidup keluarga yang sedia ada. So, adakah ini bermakna undang-undang yang digubal semakin memudahkan suami untuk berpoligami? So, apa komen Puan Saadiah tentang perkara ini? Sebenarnya saya percaya niat penggubal undang-undang semasa mengubah undang-undang itu bukannya untuk memudahkan orang berpoligami atau membuat promosi untuk berpoligami. Saya rasa itu bukannya. Cumanya jika diperincikan daripada undang-undang itu, saya berpendapat secara peribadi bahawa menghilangkan untuk klauza yang mengatakan merendahkan taraf itu tidak perlu, tidak mendatangkan apa-apa efek, kerana sekiranya dilihat syarat-syarat itu dengan lebih menjurus atau teliti, di situ saya rasa macam sudah terdapat keterangan yang diperlukan oleh mahkamah bagi isteri dan keluarga sedia ini tidak teraniaya dan boleh membuat keputusan bahawa seseorang lelaki itu tidak patut dibenarkan berpoligami kerana tidak berkemampuan untuk berpoligami, dan sekiranya poligami itu dibenarkan, ianya akan menjadi satu penganiayaan kepada seorang wanita, iaitu isteri dan juga kanak-kanak, terutama sekali kanak-kanak yang kecil, belum lagi menjadi taraf dewasa ataupun major dan lepas 18 tahun ataupun yang boleh berdiri di atas diri. Apa pun alasan patut ke tidak dibenarkan poligami itu adalah sangat subjektif. Kalau kita baca pun undang-undang itu secara terperinci dan kita lihat mahkamah sebenarnya boleh menggunakan kebijaksanaan iaitu mahkamah untuk menyimbangkan supaya perkahwinan poligami yang dibenarkan itu tidak akan menjadikan kita panggil kat situ darar syar'i lah kepada isteri yang dan juga keluarga yang sedia ada. Dan sangat sedih juga kerana tidak kadang-kadang perasaan dan kebajikan anak-anak tu tidak di-highlightkan semasa perbicaraan kerana ini ada sebenarnya satu faktor yang sangat penting untuk diketahui sebelum perkahwinan itu, poligami itu dibenarkan. Tapi isunya saya rasalah saya pergi Adibah, saya pergi terus ke hadapan iaitu di mana kebanyakan perkahwinan itu nanti adalah telah dilangsungkan. Perkahwinan itu telah dilangsungkan dan cuma hadir ke mahkamah bahkan perkahwinan yang telah dilangsungkan. Biasanya di luar negara lah, di luar bidang kuasa. Jadi itu isunya. Bila perkahwinan tu dah berlaku. Jadi cumanya nak kata mengikut syarat ke
tidak. Itu rukun-rukun nikah dipatuhi atau tidak, itu saja. Itu yang menyedihkan sebab perkahwinan itu telah berlaku. Jadi poligami itu telah pun dibuat. Isunya cuma penalti lah. Jadi Seksyen 23 Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan itu dan dibacalah Seksyen 1 tadi tu Seksyen 23, tadi baca bersama Seksyen 1, 2, 3 tu pasal penalti kan. Jadi penaltinya bagi semua orang tahulah, denda RM1,000 kan. Lepas tu atau penjara. Itu dia. Dan kita akan lihat bahawa pelanggaran itu sebenarnya pelanggaran ini sangat selalu sangat berlaku dan tidak segan silu. Macam tidak segan silu lah untuk meremehkan undang-undang sedia ada, kerana tidak ada penalti tu, tidak ada kata orang tu deterrent. Maksudnya menakutkan seseorang itu daripada menyalahi satu undang-undang yang telah digubal oleh oleh kerajaan ataupun pemerintah ya. Jadi itu isunya sebenarnya yang kita perlu lihat. Lagi satu isu awareness lah daripada kecil kan pasal bab poligami ni. Sebenarnya memang macam kita tahu memang dibenarkan dalam Islam. Saya tidak perlu nak ulas panjang lebar tentang kebenaran berpoligami. Jadi hukum-hukumnya macam mana. Tapi sebenarnya sebenarnya bukan kepada orang lelaki sahaja ataupun kanak-kanak lelaki saja daripada kecil tu harus tahu, juga kepada wanita. Sebabnya perkahwinan ni melibatkan dua orang. Sekiranya semuanya tahu apakah yang akan berlaku di dalam perkahwinan berpoligami dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh kedua-dua belah pihak. Sebab perkahwinan ini melibatkan kedua-dua belah pihak, lelaki dan perempuan. Jadi sekiranya semuanya sudah tahu tentang perkara tersebut, tidak ada isu saya suka katalah tipah tertipulah, tak tahulah sebenarnya janji macam ni, janji manis semua lepas tu tak buat. Itu sepatutnya tak timbul kerana ianya implikasinya sangat besar terhadap masyarakat. Sebenarnya bila saya bercakap ni, saya tidak berfikir dalam kepala saya tentang masyarakat Islam saja. Tapi poligami juga sebenarnya mahu tidak mahu harus diakui berlaku ya di kalangan bukan Islam juga. Itu yang tidak kisah pun tidak perlu didaftarkan, tetapi hidup secara berpoligami. Jadi kita berbalik kepada pelaksanaan undang-undang itu sendiri dan juga kesedaran individu tentang masalahnya sekiranya poligami ini dijalankan tanpa peraturan-peraturan yang sepatutnya kalau di dalam Islam itu mengikut syarak. Dia akan menyebabkan kebincangan yang banyak yang menjadikan masalah sosial berkaitan dengan berlakunya perkahwinan yang tidak sebenarnya ada isteri dua tu yang tidak didaftar pun sampai ke sudah tak daftar. Jadi isu anak-anak sekolah, isu semua isu. Jadi itulah saya kata undang-undang tu perlu dilihat semula betul-betul sekali tentang isu penalti ni. Supaya kita dapat sebenarnya niat undang-undang itu untuk kita regulate atau perhatikan keadaan menjalani kehidupan poligami ini supaya dia berperaturan mengikut syarak. Tetapi ini tidak berlaku kerana undang-undang tu dilanggar macam saya kata tanpa rasa bersalah pun. Sebab RM1,000 tu senang aja, siapa-siapa pun boleh bayar. Saya fikir itu perlu dilihat dan bagi pendapat saya paling bolehlah difikirkan untuk kita denda, bila didenda dan dipenjarakan. Saya rasa ini lebih baik bagi kita mendapat roh dan niat undang-undang itu dapat dipenuhi dengan sepenuhnya lah. Okey,
Puan Sadia. Okey. Hasil daripada kajian dan dari temu ramah yang kami lakukan, ada juga kadang-kadang pegawai-pegawai agama ni di Jabatan Agama Islam yang menyuruh suami ni supaya kahwin dulu. Lepas tu bila balik baru daftar dan bayar je lah denda. Lepas tu denda dia pun kadang-kadang ada yang tak sampai RM1,000 pun, ada yang RM35. Dan saya rasa macam itu adalah macam satu yang tidak beretika lah oleh pegawai dari Jabatan Agama Islam sendiri yang menasihatkan benda tu kepada suami-suami. Okey, sebelum kita meneruskan kepada soalan seterusnya, saya nak bacakan komen-komen dari Facebook kita. Komen dari ada seorang penonton kita, saya kurang bersetuju dengan permulaan penceramah pertama bahawa poligami adalah suatu perkara yang baik dari perspektif Islam. Secara jelas Islam tidak menggalakkan poligami. Suami yang curang poligami tanpa pengetahuan isteri perlu dihukum, bukan dipuji dan disokong oleh mahkamah syariah. Ini komen yang pertama. Komen yang kedua, Islam bukan menggalakkan atau tidak menggalakkan poligami. Islam memberi guideline, berkahwinlah 2, 3, 4 jika mampu. Di situ pelbagai mesej yang terkandung. Pertama, syarat poligami mestilah suami itu mampu menanggung nafkah isteri dan seisi keluarganya supaya tidak berlaku penganiayaan kepada isteri. So, kalau rasa tak mampu, dinasihatkan hanya satu sahaja. So, mahkamah syariah sangat meneliti permohonan lelaki yang ingin berpoligami, terutamanya dari sudut kemampuan. Dari pengalaman Puan Sadia, rasanya adakah situasi ini dipenuhi oleh mahkamah syariah? Puan Sadia ada nak komen tak berkenaan dengan apa-apa yang berkenaan dengan saya tidak mahu membangkanglah dengan apa yang dilahirkan oleh penonton tersebut ya. Sebenarnya cumanya nak betulkan sedikit, saya tidak mengatakan bahawa kita bagi promotion ya kepada poligami ini, dan saya dah katakan terdapat syarat-syaratnya dari segi hukum dan dari syarat ya, bagaimana poligami itu harus dilaksanakan ya. Dan kita kena baca banyak lagi ayat-ayat dalam Quran tu di mana seseorang itu harus berlaku adil ya. Itu lagi satu isu, bagaimana adilnya. Lagi satu isu bagaimana ya untuk seseorang itu berlaku adil di dalam sesuatu perkahwinan. Macam saya katakan tadi, perkahwinan sepatutnya adalah satu perkara yang baik. Perkahwinan kita mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Tak kira lah perkahwinan tu poligami atau monogami. Dia sepatutnya menjadi perkara yang baik. Tetapi dia tidak berlaku kerana pengamal-pengamalnya tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagaimana yang telah diaturkan mengikut syarak. Itu isunya. Jadi kita perlu lihat itu. Dan di dalam perkahwinan monogami pun terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ada pihak yang teraniaya. Maka bagi saya tidak ada bezanya dalam poligami lagilah, kalau dalam monogami pun tak boleh, dan berpoligami benda yang sama pun boleh berlaku sekiranya pihak tidak mengikut syarak ya. Jadi itu isunya yang perlu kita lihat ya, itu isunya. Jadi itu sebab saya kata awareness ataupun kesedaran tentang tanggungjawab pihak-pihak di dalam perkahwinan itu harus difahami sebelum sesuatu perkahwinan itu dimulakan ya. Dia tidak kepada lelaki sahaja tetapi juga kepada wanita, kerana tidak akan berlakunya perkahwinan sekiranya syarat rukunnya iaitu mesti ada seorang lelaki dan seorang wanita. Jadi kedua-dua pihak itu harus sedar. Dan sekiranya terdapat keraguan tentang apa yang akan berlaku di dalam perkahwinan tersebut, sepatutnya perkahwinan itu tidak berlaku daripada mula lagi ya. Jadi itu isunya. Dan memang di dalam
poligami ni kita jarang sekali didedahkan dengan perkara yang baik yang akan berlaku sekiranya berlaku poligami. Kerananya biasanya macamnya perkahwinan poligami tu sangat menyedihkan lah bagi seorang wanita, ya. Tiba-tiba mengetahui bahawa beliau akan bermadu. Patutnya madu tu manis kan, tapi ni madu yang pahit lah. Tapi itulah kita nak cari. Kadang-kadang bukan semua benda yang pahit tu adalah racun. Jadi itu satu lagi lah yang kalau kita nak bahas pun memang tak cukup masa lah kan di sini. Tapi apa yang berlaku, apa yang kita dengar, memang terdapat banyak ketidakpuasan hati wanita-wanita yang suaminya berpoligami. Maka itu kita telah percubaan dibuat untuk poligami ini diatur, kan? Jadi undang-undang tu. Tapi isunya sekarang itulah bila undang-undang itu dipandang enteng dan tidak dipatuhi. Dan pengamal yang ataupun orang yang sepatutnya mengamalkan undang-undang itu dan melaksanakan undang-undang itu sendiri pun tidak mampu untuk mengikuti undang-undang itu. Boleh bacalah, ada beberapa kes pun kita dapati poligami ini melibatkan orang-orang yang berprofil tinggi dan kes ni pun diwawarkan dan kita dah baca bagaimana macam saya kata mendatangkan tidak ada rasa kesal atau kesalahan pun apabila berpoligami itu sorok-sorok tanpa pengetahuan isteri atau isteri sejadah. Okey, saya nak berkongsi juga satu informasi dari Dr. Nuraida Endut. Okey, di mana di sini dia mengatakan, menurut kajian yang telah dilakukan, hanya 35% daripada isteri pertama melaporkan suami memberitahu niat ingin berpoligami atau meminta persetujuan isteri pertama. Dalam kalangan suami pula, hanya 41% melaporkan mereka berkongsi niat berpoligami dengan isteri pertama. Ini menunjukkan poligami di Malaysia biasanya dilakukan dalam keadaan rahsia dan tidak dilakukan secara berterus terang dan jujur. Maknanya betul lah apa yang Cik Sadiah katakan tadi. Okey, saya nak bertanya soalan terakhir kepada Dr. Shanti. Okey, apakah impak poligami kepada anak-anak dari segi keperluan material ketika membesar dan juga impak kepada kesihatan fizikal dan mental mereka? Okey. Saya fikir daripada temu bual yang kita telah lakukan kepada anak-anak isteri pertama, kita dapati bahawa memang ramai daripada mereka telah mengalami impak yang agak tidak begitu sihat dari segi mental, sebab mereka mengambil pendekatan indifference, iaitu tidak ambil tahu dan tidak peduli. Dan daripada kajian juga ia menunjukkan bahawa ia memberi kesan jangka masa panjang kepada anak-anak juga, di mana dari segi kualiti perkahwinan mereka sendiri juga akan dipengaruhi. Ada juga anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan merasa diri mereka tidak mahu berkahwin kerana melihat keadaan perkahwinan ibu bapa mereka yang tidak begitu bahagia. So ia juga menjadi satu bentuk deterrent untuk anak-anak ini terlibat dalam mahu berkahwin misalnya. Kita tak tahu berapa peratus merasa diri mereka tidak mahu berkahwin akibat daripada poligami yang wujud dalam keluarga mereka sendiri. Selain daripada itu, dari segi material, saya fikir untuk anak-anak lelaki, biasanya role model mereka adalah ayah mereka. Dan sekiranya ayah mereka tidak meluangkan masa yang cukup untuk anak-anak, maka ini akan menimbulkan banyak masalah untuk anak-anak lelaki ini sendiri. Sebab mereka tak ada role model yang sentiasa bersama mereka. Selepas balik kerja, seorang ayah ada di rumah bersama anak-anak. Dan anak-anak lelaki akan melihat kepada ayah mereka sebagai seorang role model untuk diri mereka sendiri.
tetapi sekira ayahnya hanya sekerat dalam seminggu ada bersama dengan mereka, ada sekerat lagi dengan anak-anak isteri kedua, maka anak-anak ini tidak mendapat perhatian seorang ayah secara sepenuhnya. So saya fikir dari segi kesan fizikal, dari segi kesan mental, dari segi keputusan-keputusan masa depan yang akan dibuat oleh anak-anak ini, saya fikir daripada kajian kita dapat lihat dari segi mereka macam withdraw dan tidak mahu ambil tahu tentang ayah mereka, itu memang wujud. Ini adalah satu simptom yang tidak sihat dalam hubungan anak dengan ayah. Dan peratusan mereka yang menjadi indifferent terhadap ayah mereka adalah tinggi. So apabila ayah mereka sudah meningkat dalam usia dan mereka mahu kasih sayang anak-anak, mungkin ayah-ayah itu pun tidak akan mendapat kasih sayang anak-anak mereka. Selain daripada itu, ini menunjukkan kepada kita bahawa tajuk perbincangan hari ini iaitu poligami adalah syurga lelaki adalah bermasalah. Poligami bukan semestinya syurga lelaki. Poligami juga boleh merupakan satu neraka kepada lelaki. Kerana dalam usia tua mereka kemudian mereka akan menghadapi masalah dengan anak-anak mereka. Anak lelaki juga akan mengalami masalah dengan tuntutan-tuntutan kedua-dua isteri kepada mereka, dari segi masa, dari segi material, nafkah, kedua-dua batin dan zahir. So ini menimbulkan banyak tekanan yang dialami lelaki, tapi lelaki jarang meluahkan pandangan bahawa mereka mengalami tekanan. So tidak semestinya semua lelaki mengalami poligami sebagai satu pengalaman yang positif seperti syurga. Lelaki juga mungkin hidup dalam neraka. So peratusan lelaki yang mengatakan mereka terasa tertekan akibat poligami dan tidak dapat berlaku adil dari segi masa adalah sangat tinggi. Dan mereka rasa tertekan kerana itu. Ada juga yang tidak mahu balik kepada keluarga dan duduk di tempat kerja. Bererti mereka tidak bahagia dengan isteri pertama dan isteri kedua. Malahan mereka hendak mengelakkan daripada bertemu dengan kedua-dua isteri. So hubungan kekeluargaan agak rapuh dan tidak mempunyai foundation yang kuat. Foundation keluarga berpoligami ini agak tidak stabil, besar kemungkinan akan wujud perceraian, rasa tidak percaya, saling percaya mempercayai, sekiranya peratusan macam Profesor Nurhaidah kongsikan tadi, peratusan yang tidak mendapat kebenaran itu berpoligami adalah begitu tinggi, bererti ramai daripada anak-anak dan isteri pertama akan merasa diri mereka telah dikhianati dan ditipui. So kalau kita sudah bermula dengan poligami dengan perasaan sedemikian dari awal lagi, maka ini akan menyebabkan sistem kekeluargaan itu menghadapi banyak bentuk tekanan, dan dari segi kesihatan mental dan juga dari segi hak-hak material seseorang anak, dari segi masa, bukan saja wang dan harta tapi juga masa ayah mereka perlu diambil kira supaya anak-anak generasi akan datang boleh menjadi anak-anak yang sihat dan mempunyai nilai-nilai yang baik dan juga membuat keputusan-keputusan tertentu yang berasaskan prinsip tidak menipu, berlaku jujur. So, apakah bentuk nilai-nilai yang kita hendak sampaikan kepada anak-anak kita apabila ayah menipu dan berkahwin dan peratus yang menipu itu begitu tinggi? 41% ya, Adibah? So, kalau 41% menipu, 41% daripada keluarga-keluarga di mana penipuan ini berlaku, foundation institusi poligami ini bermula dengan satu penipuan. Bagaimanakah penipuan ini boleh dijadikan sebagai asas sebuah keluarga bahagia? So ini adalah perkara-perkara yang kita harus fikirkan
Dan saya fikir tajuk bahawa poligami adalah syurga untuk lelaki adalah agak salah. Poligami juga boleh menjadi neraka untuk lelaki. Kita ada beberapa kes yang kita dah temu bual kan, Adibah, yang mengatakan lelaki tak nak balik ke rumah isteri pertama dan tak nak balik ke rumah isteri kedua kerana dia begitu stres dan tension. Dia nak tidur di tempat kerja. So mungkin neraka juga untuk si suami. So kita kena mendedahkan bahawa institusi ini mungkin untuk satu gelintir peratusan yang sangat kecil sahaja ia boleh menjadi satu institusi yang bahagia. Untuk majoriti daripada hasil penyelidikan menunjukkan ia menimbulkan banyak tekanan, kerunsingan, masalah untuk anak-anak, untuk isteri pertama, untuk isteri kedua dan juga untuk suami. Okey, kita sudah menghampiri ke jam 6 kerana kita hanya diperuntukkan hanya 1 jam. Okey, sebagai penutup, saya nak Sisters Islam ada menyediakan infografi yang berkongsi beberapa maklumat dari hasil kajian yang telah SIS jalankan. Infografi ini boleh dimuat turun daripada laman sesawang Sisters Islam. Ia datang dalam 2 bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Lagi satu, kami juga ada membuat satu video animasi yang bertajuk Poligami, Mitos dan Realiti di Malaysia, juga berdasarkan daripada hasil kajian yang telah dilakukan oleh SIS. Dan penonton boleh menonton video animasi tersebut di saluran YouTube Sisters Islam. Kita tidak ada masa yang panjang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Saadiah dan Dr. Shanti kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi maklumat dengan kita pada hari ini. Rasanya saya harap informasi yang telah dikongsi oleh Puan Saadiah dan Dr. Shanti memberi manfaat lah kepada kita punya pendengar-pendengar yang mengikuti kita selama ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang setia mendengar bersama Sisters Islam selama 1 jam ini, dan kita akan bersiaran sekali lagi pada minggu hadapan dengan topik yang baru pula. So, sentiasalah mengikuti update daripada social media kita. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua.